Bekasnya tak ada, saya tuang kat ilmu macam mana tinggi pun tak menjadi bekas. Jadi bekas tu mustahak untuk kita bina akidah tauhid kita. Kita tidak ada tu tadi. Habis apa yang ada bekas? Dia lah. Dia je. Itu maka dikata kul huwallahu ahad. Ahad tu makna bukan ada engkau, ada Allah. Bukan. Ahad tu engkau kena belajar tak ada. Dulu ilmu-ilmu para wali ni memang dia akan ajar anak-anak murid dia matikan diri dulu. Kenal diri mati. Engkau dapat tak? Mati diri tu pun kita belum dapat. Susah mati diri ni tau. La je belum. Kita ingat kita dah sebut la ilaha illallah, kita dah sempurna. Itu sebut. Pakaian tu, makam tu kita la. Dia ada nafi dan Jadi jangan terus isbat. Isbat tu bila dah tak ada. Sekarang kau masih ada diri kau isbat mana boleh. Diri kau masih ada tak suci. Bila tak suci, Allah tu nama yang suci, mana boleh lekat dengan tak suci. Jadi tak suci tu kena hilangkan yang ada hanya di baru betul suci. Baru dia boleh. Jadi itu. Maka tu la tu kadang-kadang tu saya cakap tadi, orang cakap macam senang je la. Sebut boleh lah, tapi nak buang tu lah tu kan buang, tak ada di. Lagi kau nak buang, lagi datang fikiran kau lagi macam-macam. Dia bawa ke sana, dia bawa ke sini, dia janji ke sana, dia bawa ke istana ni. Kau sebut lah, lagi kau nak hilangkan lagi. Bukan senang. Tapi kena buat juga. Sebab Allah Ta'ala kata setiap kesusahan kau menempuh jalan Allah, akunya yang akan bagi senang. Buatlah. Berbulan-bulan nak la je. Tak boleh juga. Sampai nanti pertolongan Allah sampai. Allah nak tengok kesungguhan kita. Betul tak engkau nak aku? Dalam la tu dia kata, engkau kalau nak buat duit macam ni, kau nak rezeki. Padahal la tu kita nak kena buang kan. Lagi pula datang indah-indah menjanjikan. Ya, buatlah saya. Saya bukan cerita. Saya dah kena, walau sikit saya dah rasa. Sikit kan, bukan banyak sikit. Tapi itu kita tahu, ya Allah, betul susah lah nak hilangkan diri. Susah. Tapi kita kena tempuh. Sebab Allah nak tengok kesungguhan kita. Itu dinamakan Rasulullah suka orang yang berjihad. Ini nilai kita, jihad lawan. Nilai yang Allah tengok kita jihad macam mana kesungguhan. Para nabi, para wali semua berjihad. Tu pakaian dia jihad, lawan, perang, lawan. Bunuh keakuan diri, bunuh, lawan. La, tak ada. Ingat. Sampai tak boleh, ya Allah, tak boleh, ya Allah. Datang pertolongan Allah. Allah sikit dia bagi kau apa? Cahaya kat otak kau, dia bagi cahaya kuat sikit, dia kau dah hilang. Macam Nabi Musa kan. Susah Nabi Musa nak hilangkan. Musa, buka kedua terompa kau. Kita ingat lah, Musa disuruh buka terompa. Kita tak faham dua terompa kan, dua kan, kasut kan. Buka tu apa makna dia? Dua kasut tu apa? Dunia dan juga hawa nafsu kau buangkan. Syahajian ni pandai-pandai ya, tak bersih ikut otak dia sendiri. Bukan saya dah pengalaman. Tu dia suruh tanggal. Allah punya bahasa lain. Kalau kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kau tak tahu bahasa Allah Ta'ala dalam Quran tu. Halus. Suci. Kalau dia kata tadi suruh, takkan Allah tak tahu terompa Musa pakai. Allah tahulah. Nabi Musa pegang tongkat pun, Allah tak ada kat tangan kau apa Musa. Padahal Allah bertanya atas dasar apa? Kasih sayang tak? Kasih sayang bukan dia tak tahu. Kita kadang-kadang jemur pakaian, kat luar orang tegur kita. Jemur pakaian ke? Kau tak nampak ke aku jemur pakaian? Tu kau, orang tu ajak kasih sayang, kau tu bodoh. Kau pergi jawab macam tu buat apa? Orang tu nak berkasih sayang. Dia tahu kau jemur pakaian, tapi dia nak tegur kasih sayang, jemur pakaian ke bang? Kau pun jawab, kau tak nampak ke? Itu kau tak faham. Jadi Musa ni faham. Berfaham bahasa Allah Ta'ala. Allah tu tahu dia pegang tongkat. Saja Allah nak ajak dia kasih sayang, tegur dia, apa kat tangan kau Musa?
Kalau Musa straight, ya Allah, takkanlah kau jadikan ni tongkat, kau tak tahu ni tongkat. Tapi Nabi Musa tu jawab, kan? Ini tongkat, ya Allah, aku nak kais apa. Kan? Tu. Campak tongkat kau. Apa pula nak campak pula? Kalau kau tak faham, tapi campak kan. Musa campak. Serup jadi ular. Takut ular. Jangan takut. Dia ajak kasih sayang kan. Allah Ta'ala ajak kasih sayang. Dia buat main ular je. Jadi kita tu kena faham. Bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak faham bahasa Allah Ta'ala tu, isyarat-isyarat Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Rugi. Kita tak dapat kehidupan dengan Allah. Padahal hidup ni dibagi berkehidupan dengan Allah. Indah. Ini lebih-lebih kehidupan dengan makhluk. Kita tak faham indahnya berkehidupan dengan Allah. Para Nabi, para Rasul, wali-wali Allah, nikmatnya berkehidupan dengan Allah. Apa pun dia tanya Allah. Apa pun. Dah tahu pun dia tanya Allah lagi. Wah, indah manis lah dia hidup dengan Allah Ta'ala. Nak tidur pun senyum. Firdamli kata mati dalam iman. Senyum je kan. Tu. Kalau kita hidup kita dah sentiasa dengan Allah, tenang. Itu nak diajar. Rasulullah ajar tu, kenal dia, kenal. Bahagia gitu. Tengok. Buangkan terompa yang ada pada dia. Musa dah faham dah bahasa Allah Ta'ala. Maksudnya aku ada kedunian lagi, aku ada kehendak lagi, aku masih ada kedirian aku. Maknanya aku terompa ni maknanya aku kena buang dulu. Jadi dia leburkan diri dia, baru kau berada di lembah suci tua. Baru Allah Ta'ala jawab. Bila dia dah buang dulu tu tadi. Menitik air mata Nabi Musa. Kesucian dia ada tempat dia suci, Allah Ta'ala kata. Baru dia berdialog. Aku nak lihat kau macam mana. Kau tak boleh lihat aku. Mana boleh. Kan gitu kan. Tapi kau nak lihat juga boleh. Tapi kalau kau tahan lah. Dia bergurau juga lah itu. Dia bergurau nak bagi faham. Kau tengok tepi tu Kau boleh tahan lah Allah tak lagi. Itulah bahasa dia lebih kurang. Macam dia tengok cahaya tu macam orang patri tu. Boleh kita pandang tak patri tu? Cahaya tu. Mana boleh? Kita kena terkelip tret. Kalau tidak, pedih mata kita kan. Itu baru percikkan cahaya ilahi. Yang Musa kena tu baru percikkan tu tadi. Cahaya tu terlampau kuat masuk ke dalam otak dia. Fana dia, hilang diri dia. Dia duduk makan hilang diri dia. 40 hari. Dalam keadaan tak sedar diri. Rakyat dia 40 orang kat bawah gunung tu. 120 hari. Baru sedar. Itu jauh tu. Habis Musa tu ada kekuatan 40 hari je. Sedar aku paling beri. Itu rahsia dia. Hilangkan dia. Bila Allah bagi nanti cahaya tu kau lebur, kau dapat rahsia tu. Itu skill dia. Skill dia di tangan Allah. Kita tak boleh cakap dengan orang. Mesti macam tak boleh. Itu Allah sendiri akan apa tu nanti. Kita bukan cakap je. Allah akan hilangkan kita. Kullu man 'alaiha, dia yang boleh melenyapkan. Fana wa yabqa. Baru kita tahu yang kekalannya wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nikmatnya bila kita dah nampak. Kita nampak semua Allah dah. Sebab kita dah rasa dia dah bagi skill tak ada. Bila kita dah tak ada, baru kita dinampakkan rahsia sekalian alam. Dibawa kita berjalan. Kita akan menjelajah. Subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal aqsa. Hingga ayat. Jadi kehidupan kita adalah melihat kebesaran-kebesaran. Melihat kebesaran-kebesaran Allah. Jadi sepanjang perjalanan tadi Ustaz daripada mana baca mana? Sedekat sini. Lagi mana? Perjalanan tu kita dah nampak Allah yang memperjalankan kita sampai sini. Tanpa kita lalai kepada Allah. Dalam perjalanan dia yang memperjalankan kita. Bukan cerita Isra' wal Mi'raj tu, cerita tu tadi perjalanan Nabi aja. Tapi bila kita faham kenal diri, kenal Allah macam Rasulullah juga, kita pun akan tahu perjalanan kita juga diperjalankan oleh Asra' oleh Allah kepada hamba yang dah kenal, abdihi.
Tu saya cakap semalam, setelah Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, dia balik, kan? Masih adakah lagi Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW? 24 jam. Jadi bila kita dah faham perjalanan kita sentiasa diperjalankan oleh Allah, nafas kita naik turun, semua diperjalankan oleh Allah. Kita tidur, roh kita keluar, siapa jalankan? Jadi tak ada ruang lain dah. Kita tahu kita tak ada. Dia semua, betul? Semua pengisian dalam hidup kita baru betul kita dinamakan innallazina amanu. Barulah kita tersaut panggilan Allah, innallazina amanu. Sesungguhnya aku bersumpah, orang yang beriman. Selama ni kalau kita tak faham ni semua, kita angan-angan dia. Bila disebut innallazina amanu, kita rasa kita padahal kita belum lagi diuji lagi oleh Allah. Kita belum lagi belajar macam mana nak uji. Kita tertipu je banyak. Syok sendiri. Ini betul saya cakap. Saya tak mahu orang kena tipu. Rasulullah lagi tak mahu. Riba tipu ni riba riba tu tipu ke tipu tu riba? Sama je. Allah benci. Jadi kita ni kita tak mahu, Allah tak mahu kita tertipu riba. Bahasa lain kepada kewangan, tapi bahasa dalaman batin riba, tipu tu termasuk kazib tu. Allah tak mahu. Orang yang memberi riba, membiarkan riba, mengiyakan riba, mengamalkan riba, tetap dibenci oleh Allah. Jadi termasuk kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, tu termasuk kita dibenci oleh Allah. Sebab Allah hari-hari panggil kita berapa kali satu hari. Mailah sini hamba ku, mailah dekat dengan aku. Tak mampu kita hitung. Setiap detik Allah panggil kita, duduk dengan aku. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Surah Isra. Hendaklah engkau tetap dengan aku. Hendaklah qada engkau. Qada tu sendiri Allah nak kita selalu dengan dia, kata Sayyidina Ali. Qada tu maknanya bukan hendaklah. Kau pastikan kau tak ada, yang ada hanya Allah je kau rasa. Tu qada. Ni orang nak baca qada dan qadar. Ni maknanya qada aja Allah nak kita tetap dengan. Sebab apa Allah cakap begitu? Sebab Allahnya adakah pernah tinggalkan kita? Mana pernah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala doha. Mana pernah Allah Ta'ala tinggalkan kita, berpaling pada kita pun tak pernah. Maka tu Allah merendahkan diri, dia kata tetaplah dengan aku. Masih lagi Allah nak merendah diri pula. Patutnya Allah tak payah merendah diri dah. Kita dah faham dah, dia sentiasa dengan kita. Kenapa dia nak suruh kita dengan diri lagi? Sebab Allah merendah diri. Mak kita, patut kita memang dah tahu kita kena hormat mak kita. Tapi mak kita kadang-kadang datang rumah kita. Mak aku tahu dia rindu dengan aku. Ada kita cakap macam tu pula. Mak kita dia kau jangan ajar kasih sayang kan mak. Mak kau memang dah kasih sayang, tapi kenapa dia datang tu? Sebab dia nak ajar kau. Dia nak ajar kita. Dia merendahkan diri dia supaya engkau dah macam nak makin jauh. Bukan dia datang Allah Ta'ala tu dia tunjukkan macam-macam. Allah perlukan aku. Dia suruh aku sembah dia. Kita tak faham. Kita kata Allah suruh sembah dia sebab Allah perlukan kita ke? Kita tak faham. Biadab kita. Sebenarnya Allah merendahkan diri. Engkau marilah sini wahai jiwa yang tenang. Marilah sini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki, kembali kepada aku. Allah perlukan aku. Kita biadab. Tak kenal diri, tak kenal Allah. Allah merendahkan diri. Sebab dia sayang kita. Ini sidai kain. Sidai kain ke? Kau tak nampak aku sidai kain? Contoh cakap dia tak faham bahasa. Orang nak ajak kasih sayang bahasa Allah Ta'ala tu. Ya ayuhan nas dalam surah, dalam Quran kata, wahai manusia. Kita baca Quran, kita tengok pada ayat, kita tak nampak bahasa Allah situ. Itu bahasa Allah. Bila dia panggil ya ayuhan nas, ya Allah, aku hamba engkau, engkau jadikan aku. Berhentilah kejap, saut. Ada saut? Mana ada saut? Nyanyi dapat pahala 1 huruf 10.
Itu je sampai ketua bangka, itu je main. Tak faham-faham. Janganlah. Memanglah ada upah setiap, tetapi bilanya kita nak pegang upah. Quran tu bukan upah je. Quran tu wa nunazzilu minal Qur'ani syifaa'un. Penyembuh penyakit apa? Penyakit buta mata hati. Paling bahaya sekali. Encik manis darah tinggi orang boleh kesan. Tapi penyakit ni dalam boleh kesan. Kita sendiri pun kadang-kadang buat dek. Nak orang lain tegur, lagilah. Kita sendiri pun buat dek penyakit rohani. Buta tak nampak Allah pun kita rasa macam kita khusyuk kononnya. Buat tipu orang tu buat muka khusyuk. Padahal tu khusyuk tu apa? Entah, aku pun tak tahu. Aku buat muka khusyuk. Muka khusyuk pun salah. Tu bukan macam tu muka khusyuk. Kita ingat muka khusyuk lah macam tu lah. Salah. Anak dia. Jadi carilah khusyuk tu bila kau dah hilang. Kau dah dapat Allah hilangkan kau. Kuluman alaihi fan. Kau dah dapat. Macam Nabi Musa dapat pengsan tadi. Dileburkan 40 hari. Tak apalah kita dapat. Saya tunjukkan. Ni cara saya dapat. Tu Nabi Musa dapat. Saya dapat. Zikir. Tiba-tiba. Kita naik kereta. Kalau 160 meter dah kan. Tutup tingkap. Tak ada rasa angin kan. Tapi 160 tu cuba kita buka tingkap. Macam mana bunyi dia? Kan? Jadi kita berzikir satu keadaan tu Allah bagi rahsia dia. Kita rasa macam kita macam tu. Kita pun berdebar-debar. Apa ni? Aku zikir. Macam angin macam nak melayang dia. La ilaha Allah. Macam bergoyang. Sekali tinggal kita, tiba-tiba kayu balak datang bantai kat muka kita. Pengsan kita. Macam tu dia nak bagi fanak kita. Bukan semestinya cahaya. Kayu balak datang letak kepala kau, tak pengsan? Pengsan dia tengok. 3-4 jam bangun. Kita punya keyakinan tinggi dia bagi. Sebab dia nak isikan keyakinan. Dia suruh kita hilang. Subhanallah. Allah bagi rahsia, skill dia. Kita kongsi. Tapi jangan minta pula nanti kau berzikir. Si Hajiz kata, kau bayangkan pula kayu balak. Tak boleh. Dia tak boleh bayangkan kayu balak. Jangan. Itu untuk aku, untuk saya pada saat itu. Pada Musa, pada saat itu Allah nakkan berbentuk, tajalli dia berbentuk nur kan. Jangan kita minta tu. Biar Allah yang bagi. Jangan. Biar original. Jangan diingat-ingat. Ingat-ingat tak asli. Kita nak barang yang asli daripada Allah. Dia nak fanakkan kita, bagaimana cara tu? Jangan bayang-bayang macam saya cerita, macam Nabi Musa, cahaya dah akan datang. Jangan, nanti cahaya tu jadi bukan daripada Allah. Atas kemauan, nafsu kau. Tak betul nanti. Tak original. Dia tetap tunggu Allah Ta'ala yang fanakkan kita. Itu rahsia. Tak apa, biar lambat, tak apa. Jangan tekan diri. Orang tu 3 bulan, aku mesti nak target 3 bulan. Jangan ada target-target. Buat aja. Kadang-kadang kita buat aja kan. Oh ya Allah. Kita tak sangka-sangka lepas solat aja dia bagi. Padahal kita target tengah malam baru kita nak bikin kan. Tapi bukan waktu bikin, waktu kita lepas solat aja dia bagi tiba-tiba. Saya bagi satu lagi lah. Tapi jangan ingat-ingat pula Tiba-tiba masuk tempat air pusaran. Dibawa ke situ pusar. Lama dia pusar, pening hilang. Hilang sesenyap-senyap je. Bila sedar, macam hidup balik. Beriman, syukur pada Allah. Macam tu. Pula. Air pusing kita masuk. Macam blender, hilang kita. Dia buat kita fanak. Macam tu pula cara. Tu dua. Saya tunjukkan skill tu 2 cara. Tapi bukan bermakna jangan diingat-ingat. Tapi kalau dia datang, tu original lah. Tapi kalau kita ingat-ingat bayang, tu tak original. Tolong. Saya hanya ceritakan. Itu 2 dan banyak lagi yang Allah boleh memfanakkan kita. Kita buat dia sungguh-sungguh, kita nak fanak. Sungguh-sungguh. Pasti Allah akan. Tapi caranya jangan tekan nak cara macam ni, jangan. Banyak lagi cara Allah boleh buat. Dia bawa kita satu tempat tu, kita tengok. Apa ni? Kita nampak pasukan-pasukan apa? Dia bawa situ. Tiba-tiba dah ada pasukan-pasukan semut tu tadi. Keluarkan satu macam apa, percikkan air. Dia tembak. Patut hilang. Panak gitu. Dia ada wakilkan semut dia untuk nak hilangkan kita.
Semua tu keluarkan air bisa. Dah 3 pula. Dah sudahlah dulu. Ini cara-cara dia macam-macam. Jadi, yakin kepada Allah. Biar dia yang susun kita. Jangan kita, walaupun dah tahu 10 skill dia, tetap kita tunggu yang terkini. Dia nak turunkan kepada kita. Anzala ala abdihil kitabah. Dia yang tahu atur dalam kitab kita masing-masing. Jangan percaya saya. Daripada jangan pakai buah cerita saya, jangan. Saya hanya menceritakan ini untuk saya yang dibagi. Jadi kita masing-masing adalah hak Allah. Bahagia kita. Kita hidup tak ada tekanan. Sebab kita tahu yang atur diri kita siapa? Baik, buruk, hina, mulia, apa lagi? Kaya, miskin, pasti dalam kehidupan kita akan berlaku. Kanan, kiri, tu kita nak duduk kat mana, itu Allah yang Tapi jangan risau. Engkau miskin, kaya, hina, mulia, jangan kau risau. Emas, batu lesung, tak ada berharga, jangan kau risau. Yang kau risau, kau tak dengan aku. Duduk dengan Allah, betul-betul lebur. Nanti kaya ke, miskin ke, hina ke, mulia, sama je kau nampak nanti. Bahagia tak? Bahagia. Ajar anak isteri kita, anak-anak kita gitu. Hidup ni bukan tekanan. Hidup ni kebahagiaan bila kita kenal Allah. Bila di dunia kita bahagia dengan Allah, masuk alam barzah, bahagialah kita. Sebab di dunia lagi kita bahagia dengan Allah. Tapi kalau kat dunia lagi tak bahagia dengan Allah, beratlah dalam tu. Beratlah. Sebab Allah jadikan kita di dunia untuk bahagia dengan Allah. Kita sekarang tak tahu, lagi banyak ilmu, lagi tekanan jadi. Kenapa? Lagi banyak zikir, lagi serabut. Kenapa? Sebab kau tak kenal Allah dulu. Kau terus menyembah dia konon-kononnya. Dah menyembah dia, nak upah pula lagi. Tapi bila kau dah kenal dia, kau tak nak upah-upah. Sebab dah ada cukup hasbunallah. Yang risau tak dapat dia, kita risau. Tak lain tak dapat, tak heran kita. Sebab yang bagi-bagi bukan kaya dan hina, dan yang bagi-bagi bila kita dengan olah. Saya suka cerita macam ni, tak apa saya ulang 1000 kali pun tak apa, tiap-tiap tahun. Tak? Memang itulah dia sebenarnya pakaian kita. Dia suruh ulang-ulang kan benda ni. Supaya kita mudah lupa. Bila ulang-ulang kan segar kita. Segar. Kita tahu. Sebab selama ni kita ingat hala tujuan kita adalah syurga dan neraka. Padahal Allah Ta'ala kata ridha aku dulu. Rasulullah pun doa, Allahumma inna nas'aluka ridha baru jannah. Baru jauhkan daripada kita sebut dah, tapi otak kita target syurga dulu. Kita masuk syurga sama-sama ya. Itu dah melangkah. Bukan saya cakap syurga tu tak ada, bukan neraka tu tak azab, bukan maksud saya gitu. Tapi kau tu bila dah dengan Allah, kan apa saja tu hak milik Allah. Pernah dengar cerita lah, orang ni dia 40 tahun dia ibadah. 40 tahun ibadah, tak putus. Kalau kita 20 tahun, kita dah rasa ahli syurga aku ni. Ini 40 tahun. Allah nak jadikan cerita ni, cerita Allah nak ceritakan. Dia tunjukkan malaikat ni 40 tahun kau nampak tadi orang ni. Tempat dia di dalam azab neraka. Allah tunjukkan orang ni. Malaikat pun turun-turun. Dia tanya kat orang ni, orang ahli ibadah 40 tahun ni, tempat kau adalah di neraka. Allah tunjukkan. Muka orang ni biasa je. Kau tak apa ke 40 tahun kau ibadah, tempat kau Allah Ta'ala kata neraka. Aku ibadah bukan sebab tu. Aku sebab demi wajah Allah. Aku bahagia dapat beribadah sebab dia bagi aku kekuatan. Bukan aku yang ibadah. Dia lah 40 tahun tu, dia bukan aku. Rahmat dia bukan aku. Jadi kalau dia nak letak kat aku kat neraka pun apa aku peduli. Malaikat kagum lah tengok orang macam ni. Naik balik dia. Ibaratnya naik balik lah jumpa Allah kononnya. Cerita. Ya Allah, hamba kau ni luar biasa lah. Dia kata dia ibadah untuk engkau, bukan untuk dia tak peduli. Janji aku boleh buat sebab rahmat Allah. Engkau yang bagi kekuatan pada dia, rahmat engkau, dan dia boleh ibadah 40 tahun. Ya ke? Sebenarnya bukan tempat dia di neraka je, malaikat.
Itu tu syurga. Oh, syurga. Dia pun turun balik. Dia pun sound balik dengan orang ibadah tadi. Tempat kau sebenarnya di syurga, Allah Ta'ala kata. Muka dia biasa juga macam tu juga. Tak ada rasa terperanjat ke apa, gembira syurga ke, tak ada. Kenapa kau tak gembira ke syurga? Kan aku dah kata, malaikat, aku ni kan ibadah demi wajah Allah. Dia nak letak aku neraka ke syurga tu, aku tak boleh. Yang penting aku nak dia. Subhanallah. Ini yang kita nak pegang sebenarnya. Bukan imbalan, tapi yang memberi imbalan tu tadi yang kita nak pegang. Sebab dia yang menggerakkan kita untuk lakukan hidup ni tadi. Perjalanan hidup kita, kita dah tahu dia yang mengatur. Itu dah cukup membahagiakan kita. Hidup tu kita dah bahagia. Dia bagi kita hidup dengan dia. Kita rasakan dia, hidup tu bukan kita. Itu aja dah bahagia. Jadi tak dia letak mana pun, orang ni dah kenal diri, kenal Allah. Kalau letak mana aku tak kisah, sebab aku dah dapat dia tak ada diri aku dah. Itu yang kita nak, la ilaha illallah tu sampai faham situ. Malaikat pun tak boleh gugat kita, uji kita. Malahan takut kepada kita. Aku dah try ni Latif ni aku dah try dah. Aku kena balik lah. Jadi buang masa lah aku nak pergi apa. Jadi dia punya kuncu-kuncu iblis pun nak, kau tak payahlah, aku sendiri pun goda dia tak boleh. Kau tak payah, hentikanlah, kau bawa orang lain lah. Macam tu kita nak begitu. Iblis tu takut nak jumpa Rasulullah. Iblis tu takut nak berjalan jejak langkah nak Sayyidina Umar, kata Rasulullah. Sebab dia punya kenal Allah tadi. Dia punya yakin dengan Allah tu tadi. Tak ada siapa boleh gugat. Kita mau begitu. Jadi kita jadi umat Islam yang betul-betul yakin, hakul yakin dengan Allah SWT. Bukan yakin kepada ilmu. Bukan saya tak bagi belajar ilmu. Bukan. Yakin kita bukan pada ilmu. Yakin kita kepada dia tu. Kalau yakin pada ilmu, itu nama dia ilmu yakin. Belum cukup lagi. Itu baru orang syariat, dia ilmu yakin. Orang tarikat, ilmu ainul yakin. Orang hakikat, ilmu hakul yakin. Orang makrifat, kamalul, itu yang kita nak. Kamalul yakin. Dah tak boleh digugat lagi dah. Macam Nabi Isa. Iblis datang. Nabi Isa sebut la ilaha illallah. Nabi Isa tak nak sebut. Sebab aku dah mengimani. Aku dah sentiasa tak ada diri aku mengesahkan Allah. Jangan kau suruh sebut. Bila aku sebut, maknanya nanti kau ingat aku ikut sebut nama Allah tu, yang ada hanya Allah kerana engkau. Tapi kalau aku sebut kan bukan sebab engkau suruh. Dan memang dalam aku mengimani. Nampak malaikat tak pak goda Nabi Isa. Untuk dia nak bawa keluar daripada makam mengesahkan Allah tu. Begitu kita nak. Dalaman kita sendiri kuat mengimani tadi. Lagi kita bersendirian lagi dengan Allah, lagi kita asyik dengan Allah, lagi kita rindu dengan Allah. Cuba belajar merindui Allah. Sebab Allah sentiasa merindui kita. Belajarlah merindui Allah. Tidur senyumlah. Ya Allah, best. Cakap macam tu. Ya Allah, best dengan kau, ya Allah. Sebelum nak tidur kan, ajar. Nanti rasalah kemanisan tu. Selama ni hari kita nak ajak kita je. Nak sebut nama Allah tu, nak bereskan kepuasan. Cuba apa yang Allah nak pada kita adalah cinta tadi. Allah tu cinta dengan kita. Cuba kita balas balik, ya Allah, aku syok dengan kau, cinta dengan kau. Kenalah. Dia tu memang jadikan kita cinta. Maka tu kita dapat nak ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu yuhibbunahum, cintai betul-betul. Fatabi'uni ikut. Kita akan dapat, Allah janji kalau ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW, tarikat syariat, tarikat, hakikat, makrifat dia. Bukan syariat dia je, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Keempat-empat ni kena seiringan ikut. Kenal semua tu. Sampai nanti ikut tu tadi, fatabi'uni, itu ikut tu bahasa Allah Ta'ala. Ni bahasa Allah Ta'ala, tapi jangan kita ajak berdebat.
Tapi untuk kefahaman sendiri yang saya dapat, fattabi'uni, kau jadikanlah diri kau sebagai Muhammad. Tu fattabi'uni. Kau jadikanlah engkau minat Michael Jackson, jadikanlah diri kau seperti Michael Jackson. Hingga orang ingat engkau Michael Jackson. Tu fattabi'u, bukan ikut. Macam tu maksudnya. Fattabi'u ni dia punya, kalau kita betul-betul mendalami, berdasiasat, minta pada Allah kefahaman apa tu fattabi'u ni, Allah akan bagi tahu. Rupanya dia suruh kita jadi macam Muhammad. Macam jadi sifat tak ada engkau, sifatul lebur. Automatik dicintai, dia menyintai dirinya sendiri. Bila dah dapat situ, kita semua dah tak, iblis pun kita dah tak marah dah. Rasulullah dibaling batu, dibeludah, nak dibunuh. Tak adalah dah. Dia nampak semua tu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Subhanallah. Indahnya manusia dah dapat begitu. Kan? Jadi gitu. Dia utus ni membawa khabar gembira. Kita, saya tak tahulah dunia sekarang orang bertambah takut hidup kat dunia ni. Sebab dia kena belajar tu, belajar ni, belajar tu pula pun tak puas, tak cukup juga. Ada Rasulullah ajar tu tadi, hanya kenal diri, kenal Allah je. Ilmu yang akan datang menyembah kepada orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Ilmu tu dah datang. Begitu konsep yang Rasulullah ajar. Bukan semua sahabat tu hafiz Quran, hafiz hadis tak. Rasulullah ajar kesucian ni tadi. Kesucian tu apa maknanya? Menghilangkan tak ada. Macam wuduk. Wuduk tu, kesempurnaan wuduk tu kat mana? Kita dah basuh kaki apa supaya kita doa, bukan? Kesempurnaan wuduk tu kat mana je? Mana yang kita tahu sekarang ni, kesempurnaan wuduk. Kesempurnaan telefon ni kat mana? Pelik saja. Telefon ni pun ada sempurna pula. Ya, kita kena kupas berdasiasat. Kita pakai hari-hari, kat mana letak sempurnanya handphone? Gunakan ke mana tu? Jawapan tu betul tepat tu. Gunakan ke mana? Mengesakan? Mengesakan? Jadi kalau dia mengesakan Allah, kalau dia berdering, dia berdering, sekarang ni siapa yang panggil? Tukarkan. Tukarkan. Dia nak bermutakaliman, dia nak berkata-kata dengan diri dia sendiri. Angkat. Dan kita dah tak ala ke lain dah. Setiap apa kita cakap mentauhidkan Allah, kita tahu. Dia berkata-kata dengan diri, mutakaliman. Tu mana kita tahu dah. Sempurna handphone kita. Dia tak bawa kita mensekutukan Allah. Dia bawa kita sempurna mengesakan Allah. Itu yang disuruh kita oleh Nabi SAW. Aku sama macam kalian. Ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun. Tak ada lain. Tauhid. Semua hidup kita penuhkan dengan itu, ala tuju kita. Tak ada yang lebih indah lagi. Susahlah. Tak apa. Kita baru dapat. Teruskan. Jangan pula susah-susah kita makin jauh. Susah tu Allah akan bagi senang dalam susah tu. Saya sendiri pun tak mampu. Tapi bila saya yakin, Allah Ta'ala kata kita nakkan Allah, dalam susah tu Allah akan tolong. Allah akan mudahkan kita. Maka itu saya. Jadi segalanya apa tadi? Tadi sebelum handphone tadi apa saya cakap tadi? Wuduk tadi. Kat mana kesempurnaan wuduk? Sah. Betul juga tu. Nak dekat tu. Tidak ada rasa kedirian. Macam mana tu tak ada rasa kedirian? Kita dah ambil wuduk je, tak ada lagi rasa macam aku boleh berjalan ni, aku yang angkat takbiratul ihram ni, aku yang angkat. Tak ada lagi rasa kedirian. Maknanya kita dah start ambil wuduk, sempurna wuduk, jangan lagi kita ingat ada diri kita lagi. Kalau kita kata kita yang ada kudrat, kita yang puji Allah, tu tak, wuduk tak selesai lagi tu. Dalaman wuduk kita tak selesai lagi. Masih ada kedirian lagi. Susahlah saja mana. Buatlah. Nanti kau dapat kemanisan. Jangan kata susah.
Aku pun tak boleh buat juga dulu. Susah. Tapi bila aku buat, Allah bagi pertolongan. Nikmatnya bila tak ada rasa diri. Dia yang sembah. Manis, khusyuk kita dapat. Betul, inilah khusyuk nama dia. Kita dapat rahsia khusyuk. Tak ada rasa kedirian. Dia menyembah diri dia. Dia sujud pada dia. Dia puji dia balik dah dengar kat sini puji. Dia memuji dia. Tak ada kita dah. Kalau dulu, kita rasa macam kita yang puji dia. Alhamdulillah, aku puji ya Allah. Banyak nikmat kau bagi kat aku. Seolah-olah kita, nikmat-nikmat tu kita kata, aku puji kau ya Allah. Padahal tu tak sampai lagi. Tak boleh puji makhluk kepada Allah tak sampai. Baik, habis dia suruh kita puji. Kita tak faham sebenarnya. Sebenarnya, kalam tu siapa itu? Kalam tu dia. Jadi yang memuji tu, yang menyebut puji tu siapa? Dia. Yang dia puji tu, dia juga kan? Dia juga kedak untuk bagi suruh kita puji. Ada kita lagi. Dia dengan diri dia lah. Yang nak dengar kat mana pendengaran dia sini. Ke kita yang mendengar puji tadi? Dia juga je sebut. Itu kalam kita ke kalam dia? Yang dia suruh datang dia tadi suruh puji siapa? Dia juga ada kita. Janganlah pening-pening kepala. Nak rasa ada diri lagi. Diri tu dia memang tak ada. Buat pun nak ingat kau ada lagi. Tak ada. Tak ada hidup. Selamat kita. Selamat tak bila rasa tak ada hidup? Yang hidup Allah. Selamatlah, mana kena azab dah tak ada. Itu rahsia Rasulullah ajar kita. Nak bagi selah. Rabbana atina fid dunya. Dunia pun nak selamat. Akhirat pun. Inilah cara jangan ada diri. Selamat tak? Itu. Itu baca doa Rabbana atina fid. Tak lengkap kita kata. Mesti doa lagi special. Padahal itu paling lengkap. Cuma kita kurang bedah siasat. Kalau kita bedah siasat betul-betul cukup kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Cukup dah tutup. Pendek saja doa. Bukan pendek, sempurna. Bagi orang yang faham. Itu tadi. Ada satu orang wali Allah tu. Dia bukan duduk Kuala Lumpur lah. Duduk di Pahang. Bukan Pahang, Kedah. Dia pun orang jemput datang ke KL. Ada satu kumpulan Vespa, motor Vespa. Dekat 200 biji. Dia buat pula kelab karaoke pula tu. Suruh mursyid ni, guru wali Allah ni, suruh baca doa kat situ. Di samping tu ada masjid. Orang masjid, dia buat besar-besaran kemah semua. Panggil segala orang masjid, imam-imam semua datang. Dia buat di karaoke. Jadi ketua kumpulan tu apa sudah datang. Jadi dia hormat pada mursyid ni tadi. Datang. Mau orang masjid, imam-imam pun dia tak suruh baca doa. Dia suruh mursyid ni tadi. Tuan guru bacakan doa. Tuan guru ni tak nak. Sebab dia hormat orang masjid, imam-imam semua ada, ustaz-ustaz semua ada situ kan. Suruh lain-lain. Apa ni, kami dah jemput jauh-jauh daripada Kedah, suruh mursyid doa-doa je lah. Dia diam. Lepas tu dia ni datang seorang lagi, doa lah ni. Doa lah, dia kata. Ni ada, dia pun marah. Alah, ustaz tu pun marah dia. Dia dah suruh kamu doa-doa je lah. Orang ni bising balik. Cakap, macam mana saya nak doa? Dia cakap, engkau malam tadi engkau berzina dengan siapa? Seorang-seorang dikupaskan. Semua yang jemput dia tadi, dia ceritakan maksiat-maksiat orang yang buat ni. Aku nak doa buat apa? Engkau semua buat benda-benda macam ni. Aku pula yang kau nak suruh doa. Kau suruh orang lain lah. Jangan kau cabar-cabar orang-orang taraf wali Allah ni. Dia tahu. Dia tak nak doa tu, kau jangan paksa lah. Sebab dia tahu dah kau punya perangai tu tadi. Bukan kau nak insaf dulu. Kau jemput tu macam-macam, dia punya doa tu macam main-main dengan Allah. Jangan dia berdoa tu dia bersungguh-sungguh. Lebih baik tak usah doa daripada doa engkau mempersendakan Allah Ta'ala. Dia punya ukuran gitu. Engkau tak paksa-paksa dia. Sekali dia kupas dengan hidup kau tak. Baru kau tahu. Menyesal yang kali jangan panggil orang tua ni datang. Itu kira. Jaga-jaga. Sebab dia bukan nak hina kita, dia tak nak baca doa. Tapi dia tak nak dia dengan Allah tu terganggu hubungan. Sebab Allah Ta'ala kata kau jangan berdoa dengan orang macam ni. Jadi dia berpandu pada Allah, bukan suruh engkau. Kau suruhlah dia. Kalau Allah, dia tanya Allah, Allah kata tak payah, dia tak nak. Kau paksa juga, nanti Allah buka singkapkan orang tu punya. Dia cerita nanti, engkau gini. Baru kau menyesal.
Jangan sama afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah. Janganlah orang mukmin dia lain cara dia, Allah Taala didik dia. Kau fasik dengan Allah, apa yang kau tahu? Kau tahu entak paksa Allah nak pesun kau. Fasik kan? Hari ni orang yang mukmin dia tahu, dia kenal, dia takut. Apa pun detik hidup dia, dia pandukan Allah. Boleh tak ya Allah? Redha tak? Tak redha aku tak nak. Itu. Walau sekeliling kata redha, sekeliling dia redha. Allah tak redha tak mau dia. Ni ada emas. Ini ada batu lesung, batu. Dia suruh pilih. Orang suruh pilih, mana kau ambil? Kalau Abang Zam pilih mana? Kalau saya pilih emas. Emas lah kan? Tapi kalau orang macam ni, dia tanya Allah. Punya biul tak biul otak dia tu. Dah fana kan? Ya Allah, nak pilih mana ni? Dia dah tak tahu beza dah emas dan perak. Dia tak tahu beza hina dan mulia. Sebab dia tahu Allah letaknya kemuliaan. Bukan orang. Boleh buat macam tu? Kalau boleh buat macam tu, itu orang yang betul-betul mukmin. Para rasul, para wali Allah, para nabi-nabi, para orang betul-betul soleh, ini cara dia. Ukuran dia bukan pada nilai. Ukuran dia pada ridha Allah. Subhanallah, bahagianya. Bahagia hidup kita. Dapat isteri, anak-anak kita, cucu cicit kita buat begitu perbuatan dia. Bahagia kita. Rumahku syurgaku kan. Tu. Nak bapak mimpi sembelih nak, tak apa bah. Kalau begitu mimpi bapak daripada Allah, sembelihlah Mael bah. Bahagia. Pasal Ibrahim, Nabi Ibrahim dah didik anak dia Ismail mentauhidkan Allah. Maka tu Mael boleh keluar. Dia yakin daripada Allah. Cuba Ibrahim tak didik anak dia ke arah kenal Allah. Apa abah mimpi malam tadi Allah suruh sembelih. Bapak ni, bapak dah tua, bapak lah mati dulu pak. Saya muda lagi. Macam tu. Tu. Betul tak? Gitu. Pergi tanya pula isteri dia, Siti Hajar, abang tu anak kita sayang, Mael yang makin membesar makin kita sayang. Allah suruh sembelih. Dah lah susah nak dapat. Isteri tu pula pun dah Nabi Ibrahim ajar juga, Allah dah didik kenal diri, kenal Allah. Abang, kalau itu daripada Allah, ajar pun rela lah pak. Itu betul daripada Allah. Ni semua hak Allah kan, bukan hak kita. Subhanallah. Cuba isteri kita tak didik macam tu. Bang, ni nak kerja bang, kena 2 dos enjet. Suami kata, jangan. Mana boleh, saya kan kena berhenti kerja. Kita lawan lagi suami tu. Isteri yang solehah macam mana tu? Betul? Redha Allah letak pada suami. Banyak isteri-isteri yang curang macam tu. Susah nak cakap lah, nanti marah kaum ibu. Jadi kita perhatikan. Dalam kehidupan kita, adakah betul-betul ridha Allah yang kita utamakan? Tu. Saya rasa cukup dulu insya-Allah kita buka kepada perkongsian dan juga pertanyaan insya-Allah. Bisa melakukan kongsi pengalaman kita kongsi. Mana Mak? Assalamualaikum Ustaz. Saya ada sedikit tak tahu nak kata soalan ke apa, kongsi ke tak apalah. Dia gini. Rumah saya tu anak-anak biasa jumpa ni. Biasa nampak iblis lah kita kata. Saya tak pernah jumpa lagi. Tapi anak-anak tu biasa. Itulah soalan berkongsi lah. Kalau boleh apa tindakan kita perlu buat. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Saudara kita tadi, dia tak tahu ni soalan ke perkongsian ke, tapi sebenarnya itu satu, saya nak cakap apa dah. Ini satu laduni tu. Ini satu macam di sisi Allah punya kalimat-kalimat yang khatir rabbani, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul datangnya daripada penceritaan ngesah Allah. Iblis tadi. Jadi saya tak ada nampak pun iblis ni. Kan saya dah cakap dia satu pasukan dengan kita. Bila dah satu pasukan, kita tak ada rasa sifat benci pada dia.
Tinggal lagi kita nampak dia watak membawa watak untuk mengajar kita macam apa Mike Tyson lawan Holyfield. Gitu. Belum lagi lawan. Macam mana aku nak kalahkan dia? Mana kan? Bila dah lawan salah satu tombang, perpelukkan. Jadi kesudahan yang kita nampak satu pasukan ada saling tolong menolong. Iblis juga menolong kita. Menolong macam mana? Jangan ikut macam dia. Betul? Jadi itu satu pengajaran ataupun satu nasihat daripada Allah, dari sisi Allah, supaya kita mencermin ada sesuatu watak yang kita tak harus ikuti. Dia dah menunjukkan objek, menzahirkan berbentuk objek, bukan lagi bentuk angan-angan, ingatan iblis. Kita tak nampak wajah iblis, tapi anak kita dia boleh nampak pula. Maknanya dia dah jadikan satu berbentuk objek. Itu jangan tanyalah macam mana, bertaring ke, tak payahlah cerita. Yang penting dia dah nampak objek tu. Jadi objek tu sendiri dia nak menceritakan kisah-kisah Allah punya kisah. Allah nak tajalikan begitu. Jangan sekali-kali mengikutinya. Sekadar kita mengenali dia membawa watak gitu. Jadi anak kita tak boleh takut. Jangan kita momok-momokkan. Kau baca ayat ni, kau baca ayat ni. Jangan ajar ayat dulu. Bagi dia kepahaman dulu. Tak boleh takut nak. Itu dia Allah yang utus tu supaya kita jangan ikut style macam dia. Gitu sudah. Lepas tu kau nak baca ayat apa, bacalah. Kalau kita baca ayat apa kita tak faham, takut juga kita. Tapi kalau kita dah faham, kita tak baca apa pun kita tahu. Itu daripada Allah. Itu. Nak bagi faham. Kita anak kita takut-takutkan. Lalu kat pokok buah bacang ke buah kuning. Tengah malam kan kalau buah tu hijau lagi muda lagi. Kalau malam kan kena silap apa sikit macam mata hantu dia kata. Dah, mak bapak kita kata kau jangan lalu kat pokok tu balik mengaji tengah malam. Ikut lalu tempat lain. Kalau 100 orang kata pokok tu berhantu tak? Padahal bukan hantu pun buah tu kan. Sebab kita tak jelas pengetahuan tu. Tapi bila kita jelaskan betul-betul, apanya yang kita nak takut sebenarnya dengan iblis? Apa yang kita nak takut dengan jin? Apa yang kita nak takut? Kalau buka YouTube sekarang tengah top orang suka tengok lawan-lawan hantu ni. Tu. Itu kalau kita tak faham, kita nampak macam real tu. Saya tak suka tengok. Yalah. Itu baguslah. Maknanya saya pun tak suka tengok, tapi saya suka ambil pengetahuan untuk kita nak membantu orang lain. Kenapa dia boleh terduduk kat keadaan di situ? Macam seolah-olah dia tu menjurus orang tu, macam dia main-mainkan dia jurus tu. Ulang lagi, jatuh lagi dia. Tengok. Lama-lama orang yang tadi bukan Islam tengok ketahui Islam ni macam ke? Ya betul, kalau orang bukan Islam nanti tengok. Nanti dia cubalah kita kan. Rupanya tak jadi. Macam mana? Cuba kita. Sebenarnya dia bukan boleh kita nak. Dia tak boleh kita buat main macam tu. Itu maknanya itu ada sesuatu nafsu yang dia nak. Keinginan orang tu dia nak buat YouTube tu untuk biar nama je nak. Saya tu bukan sangka buruk, tapi kalau orang betul-betul dia tak perlu kita nak. Ya Allah, belum waktunya nak digunakan, kita tak risau. Kita tahu waktu bila yang Allah suruh gunakan. Kita buat aja. Allah yang akan mengatur waktu bila yang sesuai untuk kita keluarkan jurus dia kan. Bukan waktu kita dah tak sabar kita buat YouTube supaya kita ada benda ni jadi tumpuan lah kita. Itu dah jadi ada bercampur bagi saya. Ini benda tak asli, tak best. Kan? Kita boleh rasa. Kita nak yang asli. Biar tak jadi pun tak apa, janji asli. Rasulullah tak kisah. Rasulullah balik Isra' wa Mi'raj. Ketawa Abu Jahal. Dia kata, nanti Muhammad nanti. Kau boleh terbang kan? Kau boleh. Nanti Muhammad aku kumpulkan orang pagi subuh, lepas subuh kan, panggil ramai-ramai, nanti engkau tunjukkan macam mana engkau terbang dia kumpul ramai-ramai buat makan tak lagi, makan pagi subuh. Lepas subuh ramai berjalan. Okey Muhammad naik atas batu. Dia suruh naik atas stage tu Muhammad pun tak. Betul ke Muhammad engkau pergi malam tadi daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, pergi naik ke langit? Ya, aku naik.
orang ketawa semua ramai. Okey, dia ni soal. Nabi Jahal dah pakat dengan orang ni, kau soal. Suruh Nabi Muhammad angkat kaki kanan. Yang seorang ni nanti kau soal pula. Dia dah jatuh kaki kanan, tu angkat kaki kiri pula. Nanti seorang lagi kata duduk angkat. Jadi dia orang buat pakat dah. Muhammad angkat kaki kanan. Muhammad pun angkat. Muhammad kan lurus bendul. Okey, turun balik. Seorang lagi angkat kaki kiri Muhammad, dia pun angkat kaki. Dia buang balik. Yang seorang lagi yang keduanya skrip, yang ketiga Muhammad angkat dua-dua kaki. Muhammad pun angkat dua-dua, tergolek. Ketawa, ini kata terbang. Muhammad tak ada marah pun, tak ada apa pun. Tak kisah jadi tak jadi belakang dia. Yang penting asli. Allah kata jatuh, aku terima. Allah kata aku terbang, aku terima. Tak terbang pun aku terima. Yang penting Allah Subhanallah. Kita risau kalau tak jadi. Marah Allah Ta'ala kan? Tak, Rasulullah tak ada. Jadi ke tak jadi, itu bukan urusan aku. Soalan tadi yang penting aku dapat apa? Kau nak yakin juga sekarang, tak yakin itu kau menjahal. Subhanallah, bahagianya manusia yang macam tu. Tak ada tekanan. Kita bila dah tinggi, kita nak mesti kita je betul. Tiba time kita tak boleh jadi, tak jadi. Bila kata Allah kata jadi. Waktu tu Allah Ta'ala kata orang parang kita, parang orang tu terjatuh. Allah kata parang, bukan kita yang hebat. Bukan kita puasa, bukan kita zikir pun. Janganlah kita ingat kita zikir. Orang minta ilmu, tak tahu aku. Tak percaya orang ni. Orang tak percaya pula. Peduli lah kita cakap, aku tak tahu. Janganlah ni, aku dah bawa buah, dah bawa ni pengeras apa kau nak lagi. Kan kuning ke apa benda kan. Bunga ke nak mandikan, aku buatlah macam mana ke. Janji aku jadi anak murid kau, dapat ilmu ni. Wah Allah, manusia ni. Itu pasal lah Nabi Isa dikata anak Tuhan pula. Boleh hidupkan orang mati? Kalau saya boleh hidupkan orang mati, dah orang pun menyembah saya ni kan. Ini baru parang pun orang pukul tak ada dia dah. Macam ya sangat nak. Tu. Bila saya cakap tak ada, dia tak percaya. Kedekut si Ajih ni ilmu. Tanggungjawab lah kau simpan ilmu Allah. Kau tak bagi ajar, berdosa dia kata. Siap hukum kita pula tu. Jadi itulah kita nak kena balancing kan tadi. Manusia ni antara yang tak percaya, suka tak suka ni, kita kena matang. Kita jangan duduk pada manusia, kita duduk dengan itu. Memang kita tak tahu apa benda lah. Tapi bila Allah nak tunjukkan kebesaran daripada kita, bukanlah kita ni hebat, tapi Allah nak tunjukkan kebesaran pada kita. Bukan kita yang hebat. Tapi orang tak. Nabi Isa boleh hidup orang mati. Nabi Isa yang dinampakkan. Itu tadi. Jadi kita ni beruntung. Sebab kita dibagi faham oleh Allah. Dia penting tau. Ini yang saya sebut semalam, ulang-ulang saya cakap. Wazidnahum huda. Setelah kita dah bagi oleh Allah keyakinan kepada Allah yang teguh, kenal diri, kenal Allah, Allah bagi kita faham. Kehidupan kita sesaat ke depan dengan wazidnahum, dia tambah lagi dengan petunjuk. Kalau Allah tak bagi petunjuk, kalau kita yakin aja kepada Allah, petunjuk ke depan ni kita tak akan boleh ke depan. Faham? Keimanan yang Allah bagi teguh, langsung dibagi wazidnahum huda. Hebat, Allah Ta'ala sayang kita. Jadi setiap detik kehidupan kita diatur oleh Allah. Petunjuk oleh Allah. Bahagia kita. Yang jadi tak bahagia sebab kita tak duduk dengan Allah. Ada keakuan diri. Kita rasa kita ada ilmu ni, kita orang minta tolongnya, kita tahu ini ilmu ni kita pakai, ilmu ni kita pakai. Bukan saya cakap ilmu tu tak betul. Kita bersandar kepada ilmu, maka itu kita dalam kerugian sebenarnya. Allah tak suruh kau belajar ilmu, sandar pada ilmu. Allah suruh belajar ilmu, tapi yang menentukan hikmah, iaitu akulah hakim dia. Ilmu bukan menhakimi, tapi aku hakimi nak jadi ke tak jadi. Ilmu tak boleh nak menetapkan. Kerana ilmu tu masih lagi makhluk tu. Tak, aku amalkan wa may yattaqillah ayyajallahu makhraja. Aku boleh buat rumah batu, aku tolong orang. Ya Allah. Bila semak balik, apa makna dia? Tak jadi orang takwa pun. Solat tahajud tengah malam pun tak buat. Solat lima waktu ni tentang bukang, tak pergi masjid. Kadang-kadang terlewat, kadang tertinggal. Jadi dia tak faham apa maksud ayat tu, tapi dia seolah-olah dia baca ayat tu untuk rezeki je dia fikir. Rezeki dia bertambah. Tak ke syirik tu.
Istidraj. Allah bagi tu sebenarnya bukan saya tak bagi baca ayat Quran, tapi kita ni jangan jadi, kalau Quran ni kita salah pengetahuan, dia akan jadi bukan sir tau. Bukan rahsia Allah kita dapat, sihir nanti dapat. Kita tak sedar kita dah kena sihir dengan bacaan kita. Sebab bacaan tu betul, pengetahuan tak betul, jadi sihir lah. Iblis pun pakai sihir, Dajjal pakai sihir. Ayat Quran juga dia tonggan terbalikkan makna dia. Itu dia. Tapi kalau kita betul-betul faham, kita takkan. Kita tetap sandaran kita bukan pada ilmu, tapi pada Jadi apa pun kita amalkan wa may yattaqillah, kita aku akan bertambah takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dia bagi rezeki ni mungkin uji aku, untuk aku syukur ke tak. Bukan